Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah setakat hari ini kita telah bantu seramai 2052 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan sekarang ini kita sedang buat secara langsung serentak dekat dalam Facebook page dan juga dalam voice chat Telegram channel Syah Batak, yang mana saya nak bercakap tentang satu tajuk berkenaan dengan macam mana caranya untuk kita mengecilkan lengan walaupun kita tak sempat bersenam sebenarnya. Okey. So saya nak tanya, ada tak sesiapa kat sini yang kenal orang yang mempunyai masalah lengan yang besar? Ada tak kita kenal macam tu? Apa khabar Puan Emma Roshaida, sihat ke? Alright, so saya nak tunjuk sikit satu gambar daripada salah seorang daripada bekas student kita yang mana dulunya mereka mempunyai masalah lengan yang besar. Boleh tak komen nak tengok? Saya nak tunjuk gambar dia. Okay. Apa khabar? Hai Puan Emma Roshaida. Saya sebut tadi, lupa. Okay. Saya nak tunjuk seorang student saya. Nama dia adalah Kak Sarisa Saini. Lengan dia memang besar dan dia dapat mengecilkan lengan dalam masa singkat je. Okay, macam ni gambar dia dulu. Nampak tak lengan dia besar kan? Dia adalah seorang yang berusia 44 tahun macam tu lah kan. Dan kemudian dia follow cara kita. Ada beberapa step yang dia buat. Kemudian daripada macam ni gambar dia terus slim macam ni dalam tempoh beberapa bulan je. Dalam tempoh beberapa bulan je dia berjaya turunkan berat badan. Badan dia semakin slim, nombor 2. Nombor 3, tekanan darah dia, kencing manis dia jadi normal. Masalah depression dia jadi semakin baik. Itu yang kita nak beritahu sekarang ni. So apa khabar sebelum Cik Ros, apa khabar Puan Munah Muhammad, apa khabar? Saya nak minta maaf sangat-sangat sebabkan beberapa hari ni sejak hari Khamis, Jumaat 2 hari dah saya tak buat live. Sebabkan saya punya jadual dah jadi semakin sempit sikit. Ada beberapa benda yang saya kena buat dan lepas tu pula dengan tak ada maid je lagi. So ada sikit beberapa benda-benda father duty yang saya kena buat. Dengan si Sarip pula dah datang bulan ke apa benda semua saya tak tahu. Dia datang bulan. Dia bangun lambat, tidur lambat, bangun awal lah jenis pesen. Okay. So anyway, so hari ni saya dah berjanji dengan diri saya sendiri saya akan buat live. Dan tak salah mata saya bengkak macam ni sekalipun saya nak buat live juga sebab saya nak tunjuk beberapa benda yang saya rasa macam saya patut buat. Okay, tak apa. Saya nak tunjukkan sesuatu sikit. Lewat masuk akak baru balik pasar. Okay, tak apa Cik Ros. Thank you sebabkan join kita punya Facebook Live. Boleh tak tolong share Facebook Live ni dulu. Dan saya nak bagi tahu beberapa benda. Ada beberapa benda yang kita nak buat pada beberapa hari akan datang ni. Nombor 1, besok kita akan buat satu event. Lusa. Hari Isnin kita akan buat satu event. Nama dia adalah event Tanya Coach dekat dalam Telegram channel tu, Syah Batak. Kita dah tak buat dah Tanya Coach tu dekat dalam kita punya Facebook page. Sebab kita nak bagi something yang special kepada mereka yang join Telegram channel kita tu. Waalaikumsalam Puan Munah Muhammad, apa khabar? Okay, saya nak bagi tahu sekarang ni. Ada beberapa langkah untuk kita mengecilkan lengan kita dalam tempoh masa yang singkat walaupun tak sempat bersenam. Macam mana Kak Sarisa Saini ni buat, saya nak share. Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni macam mana Kak Sarisa Saini daripada macam ni kepada macam ni badan dia dalam masa yang singkat. Boleh tak komen nak tahu tak? Kita nak tahu Okay, tak nak tahu, wabillahi taufiq lah. Okay, saya nak tunjuk satu benda. Macam mana sebenarnya dia boleh buat. Nombor 1, sekejap saya nak buat something kat sini. Nombor 1 adalah dia follow corak pemakanan yang kita buat. Corak pemakanan yang kita buat tu nombor 1 dia buat. Sekejap saya ni sekejap. Sorry ada sikit gangguan. Sekejap apa ni? Okey. Ya. Nak tahu okey. Dia nombor 1, dia ikut corak pemakanan yang kita anjurkan kepada dia. Lain orang sebenarnya lain corak pemakanan dia. Contohnya macam Puan Zaharah Mattress katakan dengan Puan Munah Muhammad. Cara pemakanan berbeza, portion pemakanan berbeza. Dua benda.
Dan kenapa benda ni berlaku? Sebabkan tengok faktor umur dia, ketinggian dia, dia ada tak sebarang penyakit yang dia sedang hadapi sekarang ni, sebarang ubat-ubat yang sedang ambil sekarang ni contohnya. Dan juga dia bergantung juga kepada jantina seseorang itu, dan itu akan mengubah macam mana cara dia untuk makan. Contohnya, apa patut dia makan lebih, apa patut dia makan kurang, apa yang patut dielakkan secara total, apa yang dia kena makan hari-hari. So macam mana keadaan cara dia patut buat berfikir ataupun senaman kalau dia nak bersenam. So itulah nombor satu yang kita kena buat. Dan Kak Sanisa saya ni dah dapat dah benda tu. Macam mana dia dapat? Sebabkan dia belajar bersama dengan Batak Fitness, dan saya tunjukkan cara yang lebih personalized khusus untuk dia, yang akhirnya bentuk badan dia berubah macam ni. Itu nombor satu. Okay. Ui, tak pakai baju Syarif. Muka lebarnya. Okay, so itulah satu. Siapa nak tengok Syarif tak pakai baju? Ya kan. Okay, cuma jawab. Puan Feria, kalau semua ahli family memang jenis lengan besar, ada sebab tak boleh kurus? Jawapan saya tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Okay. Apa tu? Malulah Syarif nampak tummy big. Dah pergi depan. Bye. Okay, tak apa. Sorry Hai Puan Justina Manius. Sini. Untuk soalan Puan Feria Mika Haras, Puan Sarah kot nama saya kalau tak salah saya. Kalau katakan family mempunyai lengan yang besar, saya tak rasa itu adalah disebabkan faktor genetik. Kita kena tengok ada tak mereka ni mempunyai ataupun inherit gaya hidup yang sama. Macam mana kencing manis, tekanan darah tinggi, kolesterol datang daripada family. Sebenarnya bukan sudut genetik, dia lebih kepada gaya hidup. Macam mana corak pemakanan dia hari-hari, macam mana cara dia, adakah mereka ni rajin bersenam, macam mana waktu tidur diorang, macam mana cara diorang bercakap, cara diorang ni. Sebenarnya bila kita faham tentang parenting serba sedikit, selama 7 tahun anak kita sedang berada dalam keadaan alpha state. Alpha state tu bermaksudnya macam mana? Mereka belajar sesuatu dalam keadaan mereka tak sedar. Mereka banyak develop diorang punya apa tu, subconscious mind. Dan apa yang mak bapak dia buat, itulah yang dia absorb. Dan apa yang berlaku kepada dia, apa yang dia makan, sebab dia diorang ni bersenam ke tidak, diorang ni baca buku ke tidak, diorang ni macam mana cara diorang bercakap, dia akan menjadi cara sesuatu daripada macam dah diprogram dalam badan diorang. Boleh faham tak saya? So kalau katakan mak bapak kita jenis yang macam, mak bapak seorang tu jenis yang macam tak jaga makan, tak bersenam, so kita akan terbawa-bawa sampai bila-bila. Kalau katakan mak bapak diorang ni mempunyai masalah tekanan darah tinggi, kencing manis, ataupun bentuk badan macam perut buncit, lengan besar, paha besar dan sebagainya, gaya hidup itulah juga akan dibawa oleh anak-anak sampailah ke besar, sama ada diorang sedar atau tak sedar sahaja. Cumanya persoalan dia dekat sini, adakah kita sedar dan adakah kita nak ubah? Itu je persoalan dia. Kan? So that's why dalam bila kita nak turunkan berat badan ni, dia bukan hanya sekadar nak jaga makan ataupun bersenam je. Ni menyorok buat apa ni? Okay. Bukan setakat jaga makan dan bye. Okay. Dan itu yang kita kena faham sekarang ni. Dalam Batak Fitness kita ada satu formula. La ilaha illallah. Fitness. How? Okay. Dalam Batak Fitness kita ada nama dia adalah nama dia adalah formula 613. Okay. Formula 613 ni saya akan cerita lebih mendalam lagi. Siapa nak saya cerita tentang lebih mendalam lagi tentang formula 613? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada semua mereka yang nak tahu, dan kemudian join Telegram channel ni sebabkan saya akan cerita lebih mendalam sikit pada hari Isnin 25 Oktober 2021 jam 9 malam dalam voice chat Telegram channel Batak Syah Batak. Saya akan cerita secara terperinci. Okey. Cara dia adalah
Formula 613 ni dia lebih kepada macam sebanyak mana fokus kita kena pergi. Adakah kita kena bersenam gila-gila? Ataupun adakah kita kena jaga makan sampai berlapar? Ataupun sebagainya. Ada satu lagi elemen yang ramai orang tak sentuh, iaitu macam mana cara kita nak develop kita punya mind, yang sampai dia akan develop kita punya habit, yang dia akan jadi karakter diri kita dan juga akan jadi karakter kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Kan, itulah sebenarnya yang Formula 613 ni is all about. So kalau nak tahu lebih lanjut macam mana caranya untuk kita faham tentang Formula 613 ni, hari Isnin 25 Oktober insya-Allah saya akan sentuh lebih sikit dalam kita punya event lah, nama dia lah #TanyaCoach pada 25 Oktober. Siapa sini free pada 25 Oktober jam 9 malam? Boleh tak komen free? Saya akan menjawab soalan you all. Saya akan memberi value yang sangat tinggi yang saya jarang bagi pada sebelum-sebelum ni, tapi saya nak bagi lebih sikit dalam Telegram channel. Siapa yang join kita punya Telegram channel Syah Batek tu secara percuma je, free. #free. Memang free pun, bukan hashtag, memang free. Okey, itulah satu yang kita nak buat. Kemudian nak tak tahu lagi macam mana cara nombor 2, macam mana kita boleh kecilkan lengan? Tak free. Okey. Tak apa. Macam mana cara untuk kita freekan, untuk kita kecilkan lengan walaupun kita tak sempat bersenam. Tadi tu tentang macam mana corak kita makan pagi, petang, siang, malam. Yang tu akan develop macam mana cara kita nak bakar lemak melalui nama dia lah calorie deficit. Nombor 2, siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook. Hai Puan Liza Iza, apa khabar? Hai Puan Afidah Suhaimi. Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, jangan lupa join Telegram channel kita. Kita bagi akses secara percuma dan kita bagi tips secara harian supaya kita dapat follow dan faham macam mana cara kita dapat turunkan berat badan. InsyaAllah free. Cuma risau line tak okey je. InsyaAllah line okey kalau katakan dalam Telegram channel. Nak tahu? Nombor 2 adalah dengan cara walaupun tak bersenam, tetapi kita kena banyak melakukan aktiviti. Nak tak tahu satu benda? Satu bad news kepada semua orang yang ada kat sini. Berita buruk. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook ni? Berita buruk nombor 1 adalah kita tak boleh pilih lemak bahagian mana yang kita nak kecilkan dulu, ataupun lemak bahagian mana kita nak bakar dulu. Contohnya macam kalau kita mempunyai masalah perut buncit, kita tak boleh nak kecilkan perut buncit tu sahaja. Sebab dia tak ada satu nama, adalah spot reduction. There's no such thing as spot reduction. So macam mana kita nak mengecilkan lengan kita adalah nombor 1, kita jaga makan sahaja dan kemudian kita kena bersabar. Nombor 2 adalah bersabar. Okay, bersabar tu saya nak tahu. Bila kita dah follow cara yang pertama tadi tu, iaitu jaga makan, kita kena bersabar, kita kena relax, kita kena teruskan je usaha kita secara konsisten. Yang ni kunci konsisten ni saya akan sentuh pada nombor 3. Waalaikumsalam Puan Syahzura. Okey, secara konsisten. Sebab contohnya kalau katakan kita punya genetik, kita akan kecilkan bahagian perut dulu. Lengan dia tak kecil-kecil lagi. So kita tak kisah pasal perut sebabkan kita rasa perut kita dah kempis dah, contohnya. Ataupun kita rasa macam pipi kita chubby, kita tak kisah pun. Tetapi ada orang, walaupun Puan Era Syahira, ada orang bila dia turunkan berat badan, pipi dia nampak kecil dulu. Lengan, perut, peha besar lagi. Setengah macam itu. Tapi dia tak ada spot reduction. So bila kita jaga makan, contohnya bila kita pilih memakan betul, dia akan mengecilkan perut kita, dia akan mengecilkan pipi kita. Kemudian lepas pipi kita kecil, baru dia akan pergi dekat mana pula, bahagian tubuh mana pula yang akan dikecilkan. Pendek kata, kita tak boleh pilih bahagian mana yang nak dikecilkan, tetapi bila kita follow nombor 1 tadi, iaitu jaga makan, nombor 2 dan kita buat secara konsisten ataupun kita bersabar, insya-Allah kita akan nampak kesan dia dalam tempoh jangka masa panjang. Sama ada kita dapat kecilkan lengan dulu ataupun dapat kecilkan lengan kemudian, either way kita sedang progress ke arah situ. Itulah nombor 2. Boleh tak komen kalau nak tahu apakah nombor 3 yang kita rasa macam kita boleh nak tahu macam mana sebenarnya kita boleh kecilkan lengan kita dalam masa yang singkat.
cek komen sikit kalau nak tahu. Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Nombor 3, yang ni saya rasa penting juga nombor 3 ni. Sebab apa? Nombor 3 ni memang sangat gila penting dan dia juga menjadi rahsia Batak Fitness macam mana telah bantu seramai 2050 lebih orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan daripada contohnya seperti student kita macam Kak Haris Yahya mempunyai lengan yang agak besar terus jadi kecil macam ni. Sama juga macam student kita yang lain seperti siapa? Macam nama dia adalah Puan Hasnizah. Daripada macam ni lengan dia besar kepada macam ni dalam tempoh beberapa bulan je adalah sebabkan nombor 3 ni. Boleh tak komen nak tahu? Salam Kak Lin, apa khabar? Boleh tak share Facebook Live ni? Komen nak tahu, bagi saya love banyak-banyak dan join Telegram channel Syah Batak. Akses secara percuma khusus untuk you all yang nak turunkan berat badan tanpa produk. Macam mana juga student kita nama dia adalah seperti ni, seperti Puan Mem Ikin. Daripada macam ni lengan dia kepada macam ni lengan dia dalam tempoh 4 ke 5 bulan. Macam mana kita punya student nama dia adalah Puan Mulyani. Daripada macam ni, macam ni badan dia kepada macam ni badan dia dalam tempoh 30 hari je adalah nombor 4 ni. Apa khabar Puan Nur Syuhaida Ishak? Nak tahu Puan Nur Syam Shina pun nak tahu. Nombor 3 adalah dengan cara macam mana nak cipta diet sendiri. Apa benda pula ni nak jadi pencipta pula? Macam mana cara nak cipta diet sendiri? Boleh tak saya nak share sikit tentang kelebihan nombor 3 ni? Nombor 3 ni Batak Fitness ajar. Batak Fitness ajar nombor 3 ni. Macam mana kita boleh create kita punya meal, kita punya diet sendiri. Ataupun dalam bahasa lain dia, macam mana kita boleh cipta meal plan kita sendiri. Sebagai contohnya, macam ni. Apa makanan kegemaran you all? Boleh tak komen? Apakah makanan kegemaran you all? Yang korang rasa macam korang pertama saya takut nak makan sebab bila makan takut gemuk. Nombor 2, makanan tu kita nak makan hari-hari kalau boleh. Ataupun nak minum hari-hari. Sebagai contoh saya suka minum kopi, saya nak minum kopi hari-hari. Satu. Nombor 2, saya suka makan ayam, kalau boleh macam ayam masak kari, ayam masak kurma, ayam masak rendang, ayam masak merah, ayam masak tu ataupun daging masak tu, daging masak ni. Semua itulah makanan favourite saya, lauk macam tu. Apakah makanan kegemaran you all pula? Macam saya itu tadi. Dan maksud nombor 3 ni macam mana kita boleh cipta diet sendiri, bermaksud kita boleh makan makanan kegemaran kita hari-hari dan kita tidak akan ada masalah konsisten. Bermaksud kita boleh amalkan cara diet macam tu sampai bila-bila. Selagi mana kita ada ilmu tu, selagi itulah kita akan selesaikan masalah kegemukan yang kita mungkin sedang hadapi sekarang. Boleh faham tak topik tajuk nombor 3 ni? Cara nombor 3. Nombor 3 ni adalah bila kita dapat cipta corak pemakanan sendiri, kita dapat pilih makanan kegemaran kita sebagai makanan asas kita dan kita nampak penurunan berat badan. Itulah yang macam mana ramai student kita, macam ni Puan Mulyani berjaya turun sebanyak 16 kilo dalam masa 30 hari. Macam mana Kak Sanisa saya ni dapat turun sebanyak berapa kilo saya tak ingat, tapi daripada double XL, triple XL kepada size M. Kemudian pula Puan Suryati Abu Bakar daripada macam ni 61 kilo kepada 47 kilo dalam masa 30 hari. Sebulan dia berjaya turun sebanyak 14 kilo. Macam mana Puan Wan Fairuz daripada 85 kilo kepada 79 kilo, dia dapat turun dalam masa 3 minggu. Macam mana Puan Zawiyah daripada macam ni lebar dia 95 kilo, dapat turun sebanyak 88 kilo dalam masa sebulan sahaja. Dan dia akhirnya boleh berjalan tanpa kerusi roda disebabkan nombor 3 ni dia dapat makan makanan kegemaran dia hari-hari. Dan bila dapat faham macam mana cara nak olah makanan kegemaran dia jadi makanan yang akan bantu dia turunkan berat badan, akhirnya dia tak ada masalah konsisten. Siapa kat sini yang ada masalah susah nak konsisten berdiet? Baru je pasang niat, sahaja aku pasang niat nak berdiet hari ini sebab nak kurus. Sesudah kita habis niat kita, terus rasa macam nak makan kek lah hari ni, ke laut diet. Siapa yang ada masalah macam tu? Boleh tak komen? Sampai kat sini yang ada masalah macam tu, boleh tak komen? Ada, saya ada masalah macam tu. Cek komen sekejap. Apa khabar?
Ha. Ada tak masalah? Tak ada. Korang tak rasa macam tu kan? Korang tak kenal kan? Tak ada orang yang tak ada masalah macam baru je pasang niat berdiet terus ke laut. Cuma sekejap. Saya pernah try kontak kontrol makan, badan terus naik, follow turun balik. Kadang-kadang ke laut juga. So itulah adanya. Bila kita follow baru jadi, tak follow baru tak jadi, bermaksud kita sedang makan makanan yang kita tak biasa makan hari-hari, ataupun kita makan makanan yang kita tak suka makan hari-hari. Apa jadi bila kita makan makanan kita tak suka makan hari-hari? Apa yang berlaku pada kita adalah kita akan rasa macam diet itu sebagai satu usaha yang asing bagi kita, kan? Bila berdiet tapi tak menjadi, kan? So maksud saya, bila cara kita berdiet tu cara yang asing bagi kita, cara yang kita macam kena buat lebih sikit, that's why kita susah nak nampak kesan, sebabkan kita buat something yang kita kena lawan kita punya subconscious mind. Bermaksud macam mana tau? Sebagai contoh, boleh tak saya bagi contoh kejap? Kita biasa makan hari-hari, kan? Contohnya macam kita makan waktu lapar kita akan ambil nasi, kita akan ambil lauk, kita akan ambil keropok ke, kita akan ambil sayur sebagainya, dan kita makan. Memang itu hari-hari kita buat. Bila kita lapar, especially pada waktu lunch, pada waktu dinner, kita akan buat macam tu, betul tak? What if macam saya tak makan manis-manis pun, tapi bila kita berdiet lagi kuat rasa nak makan manis. Itu sebab dia. Puan Syahzura kontrol juga ke kadang ke laut jelam juga. Tak apa, it's okay. So, macam mana cara dia adalah apa tau? Macam mana cara dia macam Puan Afidah. Mungkin Puan Afidah mempunyai masalah diet, kurang makan nasi ataupun tak makan nasi langsung. Ataupun avoid 100% makan nasi langsung. Ada tak macam tu, Puan Afidah? Diet kadang-kadang ke laut juga. Itulah dia kan. Kalau Puan Afidah diet jenis tak makan nasi, contohnya avoid minum air manis 100%, macam tu, bermaksud besar kemungkinan badan kita perlukan tenaga, dan dia akan bagi signal kepada badan kita, kau kena makan benda manis, kau kena makan benda manis, macam tu. Dan akhirnya berat badan kita semakin meningkat sampailah tak dapat nak kawal. Waalaikumsalam Puan Amai Abai, apa khabar? So makan je nasi. Saya tu kena tengok. That's why dalam Batak Fitness, macam mana cara kita dapat bantu student kita kena tengok nama dia adalah nama satu level, nama dia adalah meal diagnosis. Boleh tak saya nak share sikit tentang meal diagnosis? Boleh tak saya nak share sikit tentang macam mana student kita dapat turunkan berat badan dalam masa yang singkat? Cek komen sikit. Okay, hai Puan Justina. Okay, sini tau. Saya dengan student saya dah cuba nak diet tapi bertahan sekejap je. That's why lah Puan Nur Razlina, penting untuk kita faham bila kita nak berdiet, kita kena dapat makan makanan kegemaran kita. Okay, macam ni. Bila seseorang student saya mendaftar sebagai student, saya sebenarnya tak kenal dia. Dia pun mungkin tak kenal saya. Mungkin kenal tu melalui live je. So macam mana cara saya nak mengenali student saya adalah dengan cara macam mana? Dengan cara saya kena buat beberapa soalan, survey form. Iaitu survey form ni kita namakan sebagai meal diagnosis. Meal diagnosis ni adalah di mana dia akan kongsikan kepada saya berapakah umur dia, berat badan dia, ketinggian dia, waktu tidur dia, waktu makan dia. Kemudian pula apa yang dia selalu makan, apa yang dia kerap makan ataupun apa yang dia kurang makan. Daripada situ saya tahu. Daripada situ meal diagnosis tu saya akan tahu kenapa berat badan dia susah turun, kenapa dia senang dapat penyakit, kenapa dia macam bentuk badan dia berubah. Daripada situ saya boleh agak dah, macam tu rupa dia. Kemudian daripada situ juga saya akan susun macam mana jadual pemakanan mengikut kepada makanan yang dia suka makan. Daripada situlah bila diorang ni follow je, hasil diorang antaranya jadi macam ni. Contohnya daripada macam ni, daripada double XL turun kepada saiz XS dalam masa 26 hari.
ada yang dapat turun 7 kilo daripada 76.8 kepada 69 69 dalam masa 2 minggu lebih, bermaksud 7.2 kilo dalam masa berapa? Dalam masa 2 minggu lebih. Macam ni, daripada macam ni Puan Angle kepada macam ni dalam tempoh tak sampai sebulan, 3 minggu. Okey, macam ni pun sama juga dalam masa sebulan. Ini dalam masa beberapa bulan. Dia bergantung progres lain orang, lain cara dia, tetapi mereka menghampiri kepada berat badan impian diorang dan bentuk badan impian diorang. So poin saya kat sini adalah apa? Poin saya kat sini tak lain tak bukan adalah dengan cara kita kena ada ilmu tu yang saya akan share secara tak adalah terperinci sebenarnya sebabkan masa tak cukup. Pada 25 Oktober ni di dalam Telegram channel Syah Batak. Siapa yang berminat nak belajar boleh tak komen berminat nak belajar. So boleh tak komen nak tahu. Boleh tak bagi saya love banyak-banyak, share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, sebab mereka yang berminat nak belajar, berminat nak faham, saya rasa mereka lah lebih committed dan senang menghampiri kepada diorang punya target berat badan yang mereka nak capai. Kepada yang berminat, boleh join Telegram channel Syah Batak tu yang kita bagi akses secara percuma je, tapi kita akan bagi kepada mereka yang betul-betul berminat nak kurus dan join Telegram channel tu. Wow, seronok dapat turun berat macam ni, berminat sangat. Okey, klik kat pin komen tu, kita bagi lebih poin. Dalam tu juga kita ada banyak tips-tips kurus dan sebagainya. So kita boleh join untuk memahami macam mana student kita seramai 2052 orang tu berjaya turunkan berat badan sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari. Ada di kalangan mereka yang mempunyai masalah tekanan darah tinggi dan kencing manis. Ketahuilah, Waalaikumsalam Puan Siti Roha, ketahuilah mereka yang mempunyai masalah tekanan darah tinggi, kencing manis, mereka senang dapat bentuk badan yang lari sikit dan akan menyebabkan mereka mempunyai masalah berat badan dan sebagainya. Bentuk badan pun akan lari juga. So that's why sangat gila baik kalau katakan kita mulakan langkah pertama join Telegram channel ni untuk dapatkan tips-tips kurus. Dan paling penting, join kita punya event #tanya coach yang biasanya kita buat dalam Facebook page, kita pindahkan dalam Telegram channel sebab kita nak bagi benda yang lebih kepada mereka yang follow kita punya Telegram channel. Apa khabar? Macam okey tak? Siapa sini dah join kita punya Telegram channel? Boleh tak komen dah join? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan komen dah join kalau dah join lah Telegram channel kita tu. Okey, itu adalah yang pertama yang kita akan buat pada hari 25 Oktober ni. Dan setiap hari kita ada benda-benda yang kita buat, tujuannya untuk memberi kita pemahaman yang nak kurus ni tak susah sebenarnya. Cik Ros dah join. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Ros. Okey, Puan Munah pun dah join. Siapa yang dah join? Puan Mary Stephen dah join ke? Puan Norazlina Abdullah pun dah join. Terima kasih yang dah join. Siapa lagi dah join boleh tak komen dah join? Siapa yang tak join lagi ni? Okey. So siapa yang dah join, tahniah. Siapa yang tak join lagi, join. Sebab akses tu adalah secara percuma. Saya pun share secara percuma juga. Dan tujuan saya untuk bantu mereka yang betul-betul committed nak turunkan berat badan. Again, saya nak beritahu sikit. Siapa kat sini yang kenal mereka yang mempunyai masalah ni? Masalah ambil setengah jenis ubat ataupun ubat macam yang ada penyakit tekanan darah tinggi, kencing manis. Hai Puan Clarice Claire, apa khabar? Ubat tekanan darah tinggi, kencing manis. Boleh tak komen? Anda tak ambil? Siapa yang kenal mereka yang ambil ubat-ubat tu? Ketahuilah mereka yang ambil ubat-ubat tu akan menyebabkan badan mereka jadi macam besar sikit dan dia akan mempengaruhi lengan seseorang tu. Itu akan mempengaruhi lengan seorang itu sehingga kan dia ada mempunyai masalah seperti bentuk badan dan sebagainya. So, bukan saya nak cakap jangan ambil ubat. Saya nak beritahu kat sini, nak ambil ubat boleh, tetapi cari jalan macam mana untuk kita kurangkan pengambilan ubat tersebut sebab akhirnya dia akan dapat bentuk badan yang diidamkan. Boleh tak saya nak tunjuk sikit? Hai, apa khabar Puan Clarice Claire, apa khabar? Okey. Kenal ramai termasuk akak sendiri. So, macam mana sebenarnya macam Cik Ros dalam yang komen tu kan, macam mana Cik Ros akhirnya berjaya selesaikan masalah tekanan darah tinggi dia masa sebulan. Sebulan bersama kita, pengambilan ubat berjaya dikurangkan daripada macam ni badan dia kepada macam ni badan dia
Dan dia ambil masa beberapa lama sebabkan dia on off ambil ubat. Kita kalau boleh, siapa yang nak menjadi student Batak Fitness, kalau boleh kita akan cari punca kenapa susah nak turunkan berat badan. Husband saya perut buncit, badan kurus makan ubat kencing manis. Point dia macam tu. Bila ambil ubat kencing manis, apa akan berlaku kepada seseorang itu? Dia akan mengganggu hormon seseorang itu. Dia akan jadi susah nak tidur kadang-kadang. Dia akan jadi macam senang stres, cepat nak marah. Dia akan menyebabkan seseorang itu dapat bentuk badan macam lelaki, perut memang senang naik. Perempuan, peha pinggul, perut pun dia juga lengan. Itu perempuan lah. So that's okay. Apa-apa pun sekali kita punya keadaan, tak ada satu masalah pun yang tak boleh diselesaikan kalau kita nak selesaikan masalah berat badan yang mungkin kita sedang alami sekarang ni. Okay, so that's why kepada mereka yang belum lagi join Telegram channel Syah Batak, boleh join. Saya nak tunjuk satu gambar, boleh tak? Sebelum saya nak mengakhiri Facebook Live saya ni, saya nak tanya satu soalan. Setuju tak dekat sini? Siapa kat sini setuju sekiranya kita nak turunkan berat badan ataupun sekiranya kita nak jadi lebih sihat, ubat pertama kita yang kita kena consider adalah kita punya corak pemakanan kita. Siapa sini setuju? Sebabkan makanan kita adalah ubat kita dan juga akan menjadi kita punya racun, penawar dan racun kita. Siapa setuju? Salah cara makan, badan kita akan jatuh sakit. Betul corak pemakanan dia, yang sakit macam mana teruk sekalipun akan dapat disembuhkan, akan dapat direversekan. Macam mana nak join Telegram channel, kat situ ada pin komen tu. Boleh klik kat pin komen, situ ada satu link, boleh join kita punya Telegram channel. Setuju? Alhamdulillah. That's why saya nak share, ada salah seorang daripada bekas student kita, nama dia adalah ni, Puan Ida Osman. Puan Ida Osman, berat badan dia agak besar juga, 60 lebih tahun. 60 lebih kilo. 70 kilo lebih kot kalau tak salah saya. Saya tak ingat berapa initial berat badan dia, tapi macam ni bentuk badan dia. Dia pada waktu macam ni, beberapa bulan lepas tu dia dapat stroke. Separuh badan dia tak dapat nak berfungsi. Separuh badan dia tak dapat nak bergerak, dan dia juga mempunyai tekanan darah tinggi, ambil ubat. Itu yang berlaku kepada Puan Ida Osman. Nak tahu tak apa yang benda best berlaku kepada Puan Ida Osman? Walaupun dia dapat stroke, dalam hati dia, aku nak sihat, aku kena sihat, aku nak sihat sebab aku nak senang beribadah, aku nak dapat beraktiviti dengan anak-anak aku macam tu, aku nak berzumba balik. Dan bila kita ada satu impian yang kita nak dapatkan sesuatu yang bagus, kita akan nampak jalan tu dengan mudah. Dan akhirnya bila dia jumpa Batak Fitness, dia belajar macam mana corak pemakanan yang betul. Akhirnya berat badan dia mula turun daripada macam ni kepada macam ni. Okey, nombor dua, dia punya berat badan mula turun, badan semakin mengecil, berat badan dia turun sebanyak 8 kilo macam tu sebulan. Kemudian stroke dia dah tak ada masalah dah. Dia dah boleh berzumba macam-macam. Dan masa tu dia pernah bagi WhatsApp kepada saya, "Coach, saya nak share sesuatu ni. Saya dah boleh melompat semula." Seorang pesakit stroke yang ada serangan stroke separuh badan, akhirnya dia dah boleh melompat. Itulah satu benda yang sangat-sangat gila power, especially kepada mereka yang mempunyai masalah stroke. Sekejap. Siapa nak tengok cerita dia? Siapa nak tengok gambar dia? Dia melompat. Dia melompat sekali tu. Okey. Okey. Gambar selepas. Ni gambar sebelum. Ini sebelum dia follow channel kita. Ini gambar. Mana? Alamak, hilang dah. Sekejap Ini gambar sebelum dia. Ini gambar selepas dia. Dan ini adalah dia punya bacaan-bacaan. Bacaan apa? Bacaan berat badan dia, bacaan body fat percentage dia, bacaan segala benda kat dia. Nampak berat badan dia mula turun sedikit demi sedikit, 3 kilo dalam masa seminggu. Body fat percentage semakin menurun. Lepas tu pula dia punya visceral fat semakin menurun.
Kemudian yang paling best sekali, dia ambil gambar, dia boleh melompat. Ni, tu boleh melompat. Orang cakap, wih, biar betul seseorang pesakit stroke yang baru je, yang ada masalah separuh badan tak dapat nak bergerak dengan baik, melompat dalam tempoh jangka masa yang tak lama lepas dia dapat serangan stroke tu, orang semua terkejut. Terkejut sebab apa? Terkejut sebabkan, boleh ke makcik ni melompat? Boleh melompat. Cuma sekejap Saya 99 kilo, lagi takut tak ada masalah kesihatan, tapi sekarang tangan dah mula kebas and shaking, nak belajar makan yang betul. Puan Afidah, saya harap Puan Afidah dah dapat satu pemahaman yang kesihatan itu adalah satu amanah yang diberikan oleh Allah. Berat badan kita semakin meningkat, dia akan jadi lebih senang dapat penyakit. Kalau kita tak buat apa-apa sekarang, bagi saya kita mungkin akan dapat penyakit lagi teruk daripada kita punya keadaan sekarang. Satu, nombor dua. Nombor dua pula, segala investment terhadap nak belajar cara kurus, percayalah cakap saya, sebenarnya itulah satu amal jariah. Bukan setakat untuk diri kita, tetapi untuk orang lain, terutamanya kepada orang kita. Macam kata Puan Afidah tadi, husband Puan Afidah kecil manis kan. Saya nak share, ada beberapa orang student saya yang sekarang ni masih aktif menjadi student Batak Fitness. Dia punya bacaan kencing manis dia jadi baik daripada 18 turun ke 10 dalam masa 2 minggu je. Hanya dengan ubah corak pemakanan betul. Kalaulah katakan Puan Afidah dapat belajar cara macam ni dan dapat faham cara macam ni, komitmen masa dan kewangan Puan Afidah ni akan dapat digandakan berkali-kali ganda. Terutamanya bila Puan Afidah dapat bantu suami Puan Afidah menyelesaikan masalah kencing manis dia. InsyaAllah suami Puan Afidah akan dapat beribadah dengan lebih baik, akan dapat menjadi seorang suami, bapa yang lebih baik, akan jadi anak kepada mak mentua dan ibu pekandung dia. Jadi seorang lebih baik. So puan saya kat sini, besar impact bila kita dapat selesaikan masalah berat badan seseorang. So that's why kita orang tak jual produk kurus, kita orang jual ilmu kurus, yang mana ilmu tu akan dapat diguna pakai sampai bila-bila, sampai kiamat, sampai tiupan sangkakala kedua, sampai bila-bila lah pendek kata, dan dia boleh diwarisi pula oleh anak-anak dan cucu-cucu kita. Itu yang kita nak buat. So that's why penting untuk kita ada ilmu ni, sebabkan ilmu ni dah ramai orang tak ada. Dulu ramai orang ada, sekarang dah ramai tak ada. Disebabkan apa tahu? Disebabkan kenaikan food industry dekat dunia sekarang ni, termasuk fast food dan sebagainya. So kita pula tak ada masa, kita nak cari kerja sebagainya. Tekanan hidup daripada kita punya nak kereta besar, nak rumah besar contohnya, buatkan kita kena kerja lebih dan sampai kita lupa jaga kesihatan. Kita lupa macam mana cara nak turunkan berat badan. Ilmu tu dah semakin lama makin kurang. That's why Batak Fitness ni bertujuan untuk bantu mereka yang nak selesaikan masalah ni. So cara dia macam mana? Klik kat pin komen tu, join kita punya Telegram channel kita. Kita bagi tips kurus hari-hari, nombor satu. Kemudian pada 25 Oktober ni kita akan buat satu event, nama dia #TanyaCoach. So boleh scroll sikit atas dalam Telegram channel tu dan kita boleh tengok ada satu posting berkenaan dengan soalan apa yang nak ditanya pada 25 Oktober. Dan saya akan tunjukkan pula macam mana cara kita boleh turunkan berat badan. Tapi nak mention juga, saya memang belajar and kerja dalam bidang food, tapi nak kurus tu bukan mudah. Bukan masalah kita kerja apa. Contoh, saya punya kelayakan, sepatutnya saya tak buat apa saya buat sekarang. Sepatutnya saya layak menjadi seorang engineer dalam bidang telekomunikasi. Saya sepatutnya tengah develop 5G network dekat mana-mana service provider dekat Malaysia ni. Saya belajar selama 5 tahun. Experience kerja saya adalah selama 2003 sampai 2017. 18. So selama 15 tahun working experience kerja dekat Malaysia dan luar negara. Tetapi akhirnya saya kerja macam ni. Sebab apa? Sebab saya faham saya punya passion, kemampuan saya. Walaupun saya belajar dalam telekomunikasi, doesn't mean saya akan dapat sesuatu. Saya punya phone pun tak ada 5G. Macam mana nak edit telekomunikasi 5G? So maksud saya kat sini, apa yang kita belajar, apa yang kita faham, itu tak semestinya akan menjadikan apa yang kita dapat buat. And
That's why dekat luar sana ada banyak Google, ada banyak YouTube, ada banyak Yahoo, ada banyak macam-macam benda. Kita boleh Google je, search, saya nak kurus, tips kurus macam mana. Sepatutnya kita boleh dapat dekat situ. Kalau kata kita punya maklumat di hujung jari. Tetapi tak. Sebab apa? Sebabkan kita ada satu lagi masalah. Masalah dia keserasian diri kita sendiri terhadap information yang kita dapat untuk kita dapat capai sesuatu. Keserasian itulah yang kita juga sedang mix and matchkan dia kepada setiap orang student kita, yang mana lain orang lain cara mereka untuk turunkan berat badan. Okey, saya ulang, lain manusia, lain cara kurus diorang. Macam Puan Afidah, Puan Nur Razlina dengan Cik Ros, ketiga-tiga ni mempunyai cara kurus yang berbeza. Sebabkan pemakanan yang berbeza, lifestyle yang berbeza, kita punya background yang berbeza, pemilihan makanan yang kita suka makan yang berbeza, usia jatina mungkin sama, ketinggian, berat badan sekarang berbeza-beza. Daripada perbezaan itulah yang akan menentukan cara perbezaan orang lain. Betul, setuju, sebab tu nak join student. So, kalau katakan Puan Afidah berminat nak jadi student, okey, boleh hubungi kita punya team, nama dia Nurul. Saya rasa dekat dalam Telegram channel tu ada dekat bahagian group description, boleh bercakap dengan team kita, nama dia Nurul, dan kata saya nak jadi student. Tapi untuk mereka yang macam nak join, nak faham dulu macam mana cara kita dapat selesaikan masalah berat badan dengan mudah, join kita punya Telegram channel. Percuma je, inilah masa kita share Telegram channel tu kepada lebih ramai lagi orang, supaya lebih ramai lagi orang dapat manfaat dengan cara kurus yang kita sedang ajar sekarang. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Terima kasih sebab join Facebook Live kita. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Terima kasih again kepada mereka yang share. Saya doakan you all semua dapat capai berat badan korang nak capai. Have a great weekday, have a great day, have a great weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.